Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, murid-murid semua, kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR yang seterusnya, iaitu pada kali ini kita akan membicarakan perjanjian Hudaibiyah dalam bidang sirah, pelajaran yang ke-14 muka surat 135. Namun begitu, sebelum kita meneruskan sesi PDPR kita, eloklah jika kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi murid-murid, kita perhatikan dan fikirkan. Perhatikan dan fikirkan gambar-gambar yang disertakan dalam muka surat 135 ini. Kita melihat ada masjid yang dibina di Hudaibiyah yang berada di tanah Arab sekarang ni, di tanah Hijaz. Itu masjid yang dibina di Hudaibiyah. Kedudukan Hudaibiyah ni dalam peta, dia di antara Madinah dan juga Mekah. Madinah dan juga Mekah pada peta kedudukan Hudaibiyah ni. Ini Hudaibiyah, ini Madinah, ini pula Mekah. Info pula, perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan nama tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah. Perjanjian ini termeterai di Hudaibiyah, sebab itulah nama dia perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang pernah dengar sebenarnya tentang perjanjian ini? Siapa yang pernah dengar, alhamdulillah, antum merupakan pelajar yang advance ataupun kuat membaca ataupun sudah belajar sebelum ni, menunjukkannya anda mungkin rajin. Bukan mungkin, menunjukkannya anda memang rajin lah. Memang rajin. Jadi kita tengok pula muka surat 136. Kita baca latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Besar kecil pula dia ni main-main. Kan? Kita tengok yang satu ni. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan, menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Nabi mimpi dulu. Nabi mimpi pergi umrah pada tahun dan diorang ni mau buat persiapan sudah ni untuk mengerjakan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Berapa ramai murid? 1,400 orang. Apabila tiba di Dhul Khulaifah. Ni lah Dhul Khulaifah, kita terangkan sikit. Nabi dan kaum muslimin berihram untuk umrah. Mana ni? Ni lah di sini. Ini Madinah, Dhul Khulaifah, lepas tu Usfan pula. Yang ketiga, Nabi Muhammad mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Kita mau pergi umrah, ada pula yang halang, kan? Oleh itu baginda besar pula memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Maksudnya bijaknya Nabi ni, Nabi guna jalan lain. Nabi guna jalan lain. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit, iaitu di Usfan. Di Usfan. Yang keempat, Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar berhenti. Kita terangkan sedikit, muadib pun tidak dapat nampak. Di Thaniyatul Mirar. Di mana? Di Thaniyatul Mirar.
berhampiran dengan Hudaybiyah apabila unta baginda yang bernama Al-Quswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Nabi berhenti dulu. Di mana itu? Di Thaniyatul Mirar. Kerana apa? Kerana unta baginda tidak mahu berjalan sudah. Gitu. Di sini baginda dikunjungi Budail bin Warqah Al-Khuzai yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi. Antaranya Urwa bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwa meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah sahaja. Menunaikan umrah sahaja. Okey. Sebenarnya perihal mimpi Nabi ini ada diceritakan dalam ayat ke-27 surah Al-Fath. Surah Al-Fath. Nanti kita akan tengok sedikit. Kita tengok sekejap apa yang disebutkan dalam surah Al-Fath ayat 27. Murid-murid, kita tengok pula surah Al-Fath ayat 27. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum. Wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Sadaqallahul azim. Lihat pula apa maksudnya. Terjemahan. Demi sesungguhnya Allah telah menyatakan benar Rasulnya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar. Iaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah pada masa yang ditentukannya dalam keadaan aman, yakni menyempurnakan ibadat umrah kamu dengan mencukur kepala kamu dan kalau tidak pun menggunting sedikit rambutnya, serta kamu tidak merasa takut yakni akan pengkhianatan musuh sehingga kamu keluar balik dari situ. Allah menangguhkan muadib pun tersasul menangguhkan berlakunya kenyataan itu kerana ia mengetahui yakni adanya faedah dalam penangguhan itu yang kamu tidak mengetahuinya, maka ia menyediakan sebelum yakni terlaksananya mimpi itu satu kemenangan yang dekat yakni masa berlakunya. Alhamdulillah, kita sudah melihat dan membaca kenyataan yang telah disebutkan dalam Al-Quran berkaitan tentang mimpi Nabi SAW. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan muka surat 137. 37. Buka. 37. Yang ketujuh, kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy, hanya berdiam diri. Akhirnya isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Siapa yang tak sedih kan? Kita sudah mau pergi umrah, tiba-tiba pula dihalang. Sudahlah dihalang, datang lagi tu jauh-jauh tu, bukan dekat Madinah dan Mekah ni. Kereta pun tidak ada. Proton Saga pun belum ada lagi. Pro 2 apa semua belum ada lagi. Yang ada hanyalah unta sahaja dan perjalanan bukan dekat tetapi jauh. Selalu kalau kita dengar orang yang pergi pergi Mekah ke Madinah ni paling tidak pun naik kereta 8 jam. Woi, lama tu 8 jam tu naik bas tu. Sekarang kalau dulu-dulu ni pakai unta berapa hari baru sampai. Jadi mereka pun bersedih kerana mereka telah dihalang untuk memasuki Mekah untuk mengerjakan ibadah umrah. Okey, kita teruskan. Yang nombor 6. Tersilap pula muadib ni. Maaf. Muadib tersilap.
Nombor 5 yang di bawah ni pula, Masya Allah. Maafkan muadib tu silap. Okey, kita baca semula yang kelima ni. Ya Allah, baginda mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan. Lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Ya Allah, maafkan muadib. Muadib tersilap tengok. Tersilap tengok. Maklumlah kalau buku teks kita nampak sebelah menyebelah. Yang ni pula tidak nampak sebelah menyebelah. Jadi tadi orang Quraisy menghantar utusan. Nabi pula hantar utusan. Siapa nama dia? Uthman bin Affan. Dan Uthman bin Affan ni siapa dia? Uthman bin Affan ni merupakan menantu Nabi SAW. Dan tiba-tiba pula dengar berita Uthman ni dibunuh. Mana boleh? Utusan tidak boleh dibunuh. Walau macam mana keadaan bermusuh pun, utusan tidak boleh dibunuh. Jadi Nabi pun memanggillah sahabat-sahabat yang lain untuk berbai'ah. Taat setia, bai'atul ridwan di bawah sepohon pokok, untuk mungkin untuk merancang sesuatu yang lebih besar bagi menegakkan kebenaran. Begitu, okey. Dan yang keenam, apabila tersebar berita tentang bai'atul ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka temeterailah perjanjian Hudaibiyah. Inilah dia perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Barulah kita baca yang ketujuh tu pula, yang di atas tu. Allahu Akbar. Okey. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita, sedih ni kan, kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy, hanya berdiam diri. Diorang diam je. Pasal sedih kan, kecewa kan. Akhirnya isteri baginda yang bernama Ummu Salamah. Siapa dia? Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Alhamdulillah. Maka inilah peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang berlaku. Jadi secara ringkasnya kita ceritakan secara ringkas. Satu hari Nabi mimpi untuk pergi ke Mekah mengerjakan umrah. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, mereka bersiap untuk pergi ke Mekah. Seramai berapa orang? 1,400 orang. Okey. Lepas tu apabila tiba di Zulhulaifah, mereka pun berniat untuk ihram, untuk umrah. Nabi mendapat berita bahawa kaum musyrikin Mekah sedang bersedia untuk memerangi orang-orang Muslim. Maka Nabi pun mengambil jalan yang lain untuk pergi ke Mekah. Jalan yang penuh berliku, jalan yang jauh, untuk sampai ke Mekah itu di Usfan. Dan Nabi merintahkan kaum muslimin untuk berhenti di mana? Di Thaniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaibiyah. Apabila unta baginda tidak mahu lagi untuk bergerak. Lepas tu kaum musyrikin menghantar utusan untuk bertanyakan berkaitan tentang apakah hasrat orang-orang muslimin untuk pergi ke Mekah. Nabi beritahu hanya saja untuk menunaikan umrah. Dan Nabi juga menghantar Uthman bin Affan untuk menjadi utusan, tetapi diberitakan Sayyidina Uthman telah dibunuh. Maka mereka pun berbai'atul ridwan di bawah sepohon pokok untuk melancarkan gerakan kebenaran. Ada dikatakan untuk bertindak balas. Begitu. Dan apabila orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahawa adanya bai'atul ridwan, maka mereka pun takut dan gerun. Kenapa mereka gerun? Sebab mereka ini sudah tahu dorang ni tidak pernah menang lagi lawan Nabi ni dalam peperangan. Adapun peperangan Uhud,
kita bukan menang tapi belum kalah, pasal kita dimenangkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan Hamral Asad yang berlaku esoknya selepas berlakunya peperangan Uhud. Maka mereka pun melancarkan berunding untuk buat perjanjian Hudaibiyah yang diutuskan, siapa nama utusan orang-orang Quraisy tadi? Suhail bin Amru. Akhirnya Nabi pun bersetuju dengan isi-isi perjanjian Hudaibiyah tersebut. Dan yang terakhir kemudian baginda merintahkan kaum muslimin untuk bertahallul, iaitu mengorbankan haiwan ternakan dan juga bercukur rambut. Para sahabat mula-mula ni rasa sedih, kecewa semua tu kan. Akhirnya Nabi buat dulu setelah dinasihatkan dicadangkan oleh isterinya Ummu Salamah, dan barulah orang-orang muslimin yang lain ikut bertahallul. Jadi itulah murid-murid sekalian berkaitan tentang perjanjian Hudaibiyah. Ini baru part yang pertama. Selepas ni kita akan ceritakan lagi tentang isi perjanjian Hudaibiyah, kesannya, lepas tu iktibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ini semua kita akan ceritakan. Dan untuk sesi kali ini kita hanya menceritakan tentang perjalanan peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Jadi insya-Allah murid-murid sekalian, muadib harap agar murid semua dapat untuk mempelajari tentang peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini, insya-Allah, kerana sejarah ini penting. Inilah sejarah yang akhirnya menjadi salah satu peristiwa penting sebelum pembukaan kota Mekah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi, dan sebelum itu kalau ada persoalan boleh tanya muadib di ruangan komen YouTube muadib ataupun bertanya dengan guru-guru yang mengajar antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.